kualiti dan juga kuantiti penerbitan seseorang scholar. Okey, dan masa hadapan kita pun tak pasti ya. Sebab itulah mereka-mereka yang baru ini perlu maybe menjadi kewajipan untuk mengikut perkembangan, okey, walaupun ia tidak jelas wajibnya kecuali mereka ingin publish paper ya. Anda ingin publish paper, anda perlu hantar kepada Scopus ataupun WS. Okey, saya ingin berkongsi slide-nya. Mudah kita nak bincang dalam masa 1.5 jam kot kan. Ya. Okey, izinkan saya nak share skrin satu. Okey. Kemudian saya pergi ke saya punya. Okey. Okey. Satu yang saya nak awak belajar lah, bukan belajar apa, belajar daripada perjalanan hidup saya. Macam betul putus Apa ni? Approve. Kenapa saya kena approve Okey. Okey. Satu daripada perjalanan hidup saya adalah saya susah nak menolak bila orang minta saya bercakap tentang apa-apa tentang research. Okey. Walaupun kadang-kadang saya tidak ada banyak maklumat tentang itu, malah kadang-kadang saya tidak pun berada dalam posisi yang kita katakan terbaik untuk menyampaikan sesuatu. Tetapi kalau difikirkan begitu, sampai bila pula kita nak bercakap tentang apa yang maybe kita tidak berapa ambil tahu, tetapi dengan satu tanggungjawab yang diberikan, maybe kita lebih bersedia. Okey, ramai je tak nak bagi tajuk ni. Kenapa? Kerana nanti orang akan buat perbandingan lah. Okey, saya tak ada masalah itu ya. Apa yang saya cuba sampaikan ini adalah tentang diri saya sendiri sebagai contoh untuk anda ikuti prosesnya mendapat ID dan ke hash index. Okey, tidak ada rahsia apa-apa yang saya nak rahsiakan. So bila researcher semakin banyak, semakin ramai, universiti semakin bertambah, kualiti semakin diperlukan, kuantiti tidak boleh ditinggalkan, maka scholar-scholar di luar sana mencari jalan. Macam mana untuk melihat semua ini dengan satu pandangan yang lebih objektif. Okey? Sebab kita tak mahu universiti tertipu oleh data-data yang diberikan oleh bakal-bakal pensyarah, pekerja stafnya yang sebenarnya kita tak boleh nak semak di mana. Okey, tapi oleh kerana adanya ID dan juga SAX yang kita akan jelaskan sebentar nanti apakah bendanya itu, maka kita akan sembang-sembanglah kenapa perkara itu akan menjadi satu keperluan. So, saya gunakan perkataan connecting the dots. Kita sambung-sambungkan dot ya. Okey, dari segi researcher dengan researcher yang lain, antara researcher dengan publication yang dilakukan, antara researcher dengan publisher, antara orang yang baca dan orang yang ingin cite kita punya artikel, semua itu selama ini dia terpisah-pisah. Okey, dan kebanyakannya dilakukan secara manual. Tapi sekarang ni telah pun ada satu networking yang kita pun tak sedar. Saya pun tak sedar bila pula si Mamat ni senaraikan artikel saya. Contoh paling mudah Google Scholar kan. Bila pula lah Google Scholar ni senaraikan semua buku-buku saya ni, kat mana pula dia dapatkan? Kita tak tahu itu big data yang lakukan, tetapi kita sedarlah kenapa kita akan berada dalam dunia big data tersebut ya, dan kita perlu mengambil manfaat daripadanya. Okay. Kenapa pula gambar pensel pula ni? Aduh, macam-macam betul lah. You can annotate tak nak. Okey, saya tak nak. Macam mana saya nak buat ni? Macam mana saya nak buang benda ni, annotate ni? Saya tak nak minta pensel pun, kau bagi pasal apa? Okey. Ada request for it. Okey ya? Okey. More and hide. Macam mana pula saya nak hidekan benda ni? Sebenarnya saya gaduh dengan ni. Saya gaduh dengan ni.
Webex ni. Saya subscribe, selepas itu saya nak unsubscribe, punyalah susah. Saya tak nak annotate, janganlah paksa, okey. Kenapa dia paksa saya Okey ya. Ada sesuatu yang menghalang saya ya. Mana pula saya nak bawa benda ni? Kenapalah dia halang saya? Okey ya, dah. Okey, pertama pada yang baru ya, mungkin ada yang baru hari ni. Saya pun tak nampak siapa yang baru kan. Angkat tangan pun tak nampak. Jadi maybe ini satu kekurangan kalau kita buat webinar kan. Okey. Kita kenal dulu Scopus dengan Web of Science. Okey, nanti anda akan diminta publish dalam Scopus ataupun publish bersama dengan publisher Web of Science. Okey. Kedua-dua ni akan disebut banyak ya ketika anda menjadi seorang pensyarah, ketika anda menjadi buat PhD, ketika anda buat master. Okey, apa dia Scopus dengan Web of Science? Okey, ini adalah dua badan yang mengindeks. Okey, mengindeks kita punya artikel, dia mengindeks jurnal ya. Dia mengindeks jurnal, maka artikel yang kita hantar ke dalam jurnal tersebut, maka secara tak langsung artikel kita juga terindeks. Okey ya. Sama macam SIRIM ya. SIRIM juga mengindeks barang-barang elektronik sebagai contoh. Okey, maka barang-barang yang diindeks oleh SIRIM dianggap sebagai bahan yang telah melepati satu syarat. Okey, asas keperluan, kegunaan, dari segi keselamatan ya, terutamanya tentang tentang penggunaan barang-barang elektrik. Okey. Jadi dua badan, dia banyak badan ya. Banyak badan, mungkin dalam 20 ada yang mengindeks ya. Masuk juga Malaysia, MySite. MySite juga mengindeks. Okey, tapi dua badan yang diiktiraf sebagai yang top adalah oleh KPM, oleh KPT adalah Scopus. Okey, yang dikendalikan di bawah syarikat Elsevier dan juga Web of Science WS yang dikendalikan di bawah dulu namanya Thomson Reuters. Okey, tapi dia banyak kali buka, akhirnya dianggap sebagai badan yang tertinggi adalah Clarivate Analytics. Okey, nanti saya sebut dia. Kita akan tengok sejarah dia. Okey, jadi jelas ya, ada dua badan. Yang lain Average, DOAJ, MySites, okey, itu antara badan-badan yang juga mengindeks jurnal-jurnal. Tetapi yang kita katakan sebagai generik adalah Scopus dan juga Web of Science. Scopus oleh Elsevier, Web of Science oleh Clarivate Analytics. Okey, yang kat bawah tu sejarah sedikit pasal Clarivate Analytics. Sebab dia ceritanya panjang. Scopus tak ada masalah. Scopus di bawah Elsevier. Elsevier telah mewujudkan Scopus untuk mengindeks kita punya jurnal. Habis cerita. Tapi Web of Science ni panjang ceritanya. Okey, asalnya dia bermula dengan nama ISI, Institute for Scientific Information. Ingat ya? Nanti orang sebut ISI. Orang lama-lama sebut ISI. Awak pergi satu universiti dia sebut ISI. Ya, sebab masa ketika mereka dulu namanya mungkin 10 tahun lepas namanya ISI kan, 7-8 tahun lepas namanya ISI. Saya tak pasti tahun bila ya, tapi ISI agak lama ya. Jadi orang lama sebut ISI. ISI ni telah mewujudkan web of knowledge untuk mengurus, masa tu tidak ada indeks lagi, tak ada indeks ya, untuk mengurus namanya web of knowledge. Okey, kemudian dia telah menukar daripada web of knowledge kepada web of science. Jangan fikir tahu bila, tak kisah. Jadi orang dah tak tahu dah web of knowledge, orang dah tak tahu dah ISI. Sekarang ni semua tu menjadi web of science. Okey. Oleh kerana di atas itu company yang besar adalah Thomson Reuters. Okey, Thomson Reuters telah berubah menjadi Clarivate Analytics. Maka Clarivate Analytics lah telah yang sekarang ini manage web of science. Okey. Clarivate Analytics sekarang dia manage web of science. Jadi dua perkataan ni saling bertukaran. Jadi kita dah boleh lupakan ISI, kita dah boleh lupakan web of knowledge. Yang ada sekarang Clarivate
telah clarify yang menguruskan Web of Science. Okey, dan di bawah Web of Science telah ditubuhkan yang paling latest, dia punya produk dia Publon. Publon ni tujuannya untuk kita boleh trace kita punya publication hanya dengan meletakkan kita punya ID ataupun DOI ataupun SSBN ataupun ISBN, apa saja kita letak dalam Publon, maka kita boleh trace di manakah artikel tersebut berada dan adakah artikel tu benar-benar wujud ataupun tidak. Okey ya. Jadi orang sebut ISI, awak patut faham ISI itu nama asal kepada Clarivate Analytics. Okey. Yang menerbitkan Web of Knowledge, kemudian ditukar nama kepada Web of Science. Okey, kemudian wujud Clarivate Analytics yang menguruskan Web of Science. Okey, lepas tu satu lagi produk baru Clarivate Analytics bersama dengan Web of Science adalah Publon. Okey, kita beri sikit-sikit kan. Okey, pening kepala tu. Okay, kenapa tak pening? Sebab benda tu bukan benda akademik. Tapi dia satu syarikat yang berkembang. Oh my god, kenapalah. View full screen participant progress on. Okay. Mau tak mau kita kena bandingkan ataupun faham beza di antara effect factor dengan hash index lepas nanti. Okey, bila ada dua syarikat ini, kita panggil syarikat je lah iaitu Scopus dan juga Web of Science. Okey, mereka telah mengindeks jurnal-jurnal tertentu di atas nama impact factor. Cara pengiraan dia macam ini, tetapi dalam pendetailannya tu berbeza. Okey, macam mana dia menentukan bilangan citation itu berbeza. Tapi setelah dapat nilai citation, maka inilah pengiraan dia. Macam mana Scopus mendapatkan bilangan citation dengan bagaimana Web of Science mendapatkan bilangan citation, itu kita tak bincang. Kita bincang setelah mereka mendapat bilangan citation dan juga bilangan artikel yang ada dalam suatu jurnal, maka mereka menggunakan formula di bawah. Okey, apa dia impact factor? Impact factor adalah sesuatu kita katakan sebagai kekuatan sesuatu jurnal tersebut. Berapa banyak dia dirujuk berbanding dengan berapa banyak dia diterbitkan. Yang di atas ni yang merah ni berapa banyak dia telah dirujuk. Okey, dan banyak dia telah diterbitkan. Saya nak banyak-banyak benda sangat mengganggu saya punya skrin ni. Ya. Okey, jadi impact factor yang awak selalu disebut-sebut, impact factor dia tinggi. Okey, dan impact factor juga ada kaitan dengan ranking jurnal. Lagi tinggi impact factor, lagi tinggi ranking jurnal. Kita tak bincangkan ranking jurnal maknanya kalau awak nak tahu pun saya boleh sebut sebentar lalu. Impact factor, katalah kita ada 100 jurnal. Kita ada 100 jurnal, 25 jurnal yang impact factor tertinggi, 25 ke atas sana. 25% yang tertinggi impact factornya, maka namanya Q1. Okey, kuartal nombor 1. Yang 25 terbawah sekali impact factornya, kita katakan Q4. Lepas tu Q3 dan Q2 dan Q3 ya. Jadi kalau kita punya impact factor tu 0 point something, maybe Q4. Kalau impact factor kita 2, 3 atau 4 tu maybe Q1. Jadi itu ya, dia berdasarkan kepada impact factor. Okay. Jadi impact factor ni tak ada kaitan dengan hash index. Tapi dia seperti disebut dalam kelompok yang sama. Kalau kena faham apa maksud impact factor, itu maksud impact factor. Impact factor tak ada kena-mengena dengan author. Tak ada kena-mengena dengan researcher. Dia adalah publisher yang menentukan jurnal tersebut punya impact factor berdasarkan banyak mana artikel diterbitkan. Okey. Okey, pada 2 tahun kebelakangan. Okey, contoh sini kan.
Okey, pada 2 tahun kebelakangan ada 100 artikel diterbitkan dalam jurnal tersebut. Jurnal tak banyak. Okey, jurnal tak banyak. Okey, jurnal dia tak banyak. Kenapa jurnal dia tak banyak? Sebab dalam jurnal tu ada artikel. Kalau dia ada katakan setahun ada 4 siri, maka dia keluar 8 kali je. Tapi bilangannya artikel tu maybe katakan 60 atau 40 dan 100. Tetapi bilangan yang cited tu 79. Jadi saya nak sebut kat sini, 45 ni kadang-kadang terhasil daripada 2 artikel saja. Okey, ada 60 artikel, ada 60 artikel. Tetapi 2 artikel saja yang menyumbang 45. Dia tak kisah dia tak kisah. Ada 40 artikel, maybe 10 artikel saja menyumbangkan 34. Artikel lain kosong pada 2 tahun tersebut. Tak timbul isu isunya jumlah je. Maka impact factornya 0.79. Okey, berkecil pula Sangat sikit Ini antara nota lama-lama saya kumpulkan dia. Okay, kita pergi pula impact factor dengan H index. Okey, kita dapat impact factor measure the journal's popularity, the journal's influence. Kalau jurnal itu ada sebab orang nak rujuk, okey, maka dia dikatakan jurnal yang berpengaruh. Kadang-kadang bukan sangat kerana dia quality in term of pure quality, tapi kerana isunya. Jurnal sebut jurnal berbentuk isu semasa. Jurnal sebut jurnal yang berbentuk perbahasan semasa. Jadi orang sentiasa nak rujuk jurnal tersebut. Okey sekarang ni jurnal STEM daripada tidak terindeks telah diindeks, daripada indeks masuk ke Scopus. Kenapa jurnal STEM macam tu? Sebab dia telah dapat banyak artikel-artikel yang beribu-ribu daripada luar sana, akhirnya dia dirujuk pula oleh beribu-ribu, maka dia telah pun mendapat tempat dalam Scopus ataupun Web of Science. Okey. Itu impact factor berkaitan dengan journal. Number of cited article in the journal during the previous 2 years. Nampak saya merah kan? Impact factor is nothing to do with us. It's something to do with the journal. High index pula. Ini kita punya intisari kan. Jadi kenapa hash index penting? Sebab hash index is about us. Researcher. Kalau ada di sini pelajar-pelajar yang ada HLG yang akan ambil kan, ataupun yang sedang belajar dalam untuk beasiswa, maka anda termasuk dalam kelompok ini, ataupun yang belum lagi bakal menjadi researcher. Itu adalah researcher productivity. Kalau saya punya hash index 10, okey, katakan Dr. Rida hash index dia 6, maka saya lebih produktif daripada Rudia. Tapi kalau kita nak banding, kita banding rakan lah. Tak boleh kita bandingkan orang medical. Tak boleh kita bandingkan orang engineering. Sebab orang engineering maybe berbeza dia punya dia punya penerimaan artikel itu. Sebab artikel dalam engineering selalunya artikel yang mudah dibentuk, mudah diterbitkan dalam high impact journal. Okay, dalam social science maybe sedikit sukar. Dalam bidang budaya lagi sukar. Sebab itulah kalau kita tanya orang yang dalam bidang budaya, kadang-kadang hash index dia relax, apa kosong. Okay, kosong. Walaupun dia dah naik pangkat banyak kali sampai ke atas sana, kadang-kadang pangkatnya punya dah panjang, tapi dia punya hash index dia lebih 3 ataupun 2. Okay, sebab apa? Sebab nature kajian dia. Sebab tu ada universiti di luar negara yang melihat ini sebagai suatu yang lebih fleksibel. Okey, dulu saya ingat di awal-awal dulu ketika nak diperkenalkan perkara-perkara ini, ramai juga pensyarah social science yang membantah kerana apa? Kerana sukar untuk mendapat indeks yang tinggi dalam social science berbanding dalam sains. Okey. Okey, jadi hash index adalah dia mengukur productivity researcher berdasarkan banyak mana artikel you publish. Artikel kalau you tak publish banyak, confirm hash index tak akan naik. Tak akan naik. Biarlah satu artikel itu dirujuk oleh 1000 orang. Satu artikel saya dirujuk 1000 orang. Itu satu artikel. Ataupun 2 artikel saya dirujuk oleh 500 orang. 2 je. Lepas berapa tahun, hash index kita tidak akan tercapai. Nanti kita lihat macam mana pengiraan dia. Okey ya. Kemudian kualiti pula. Kalaulah tak banyak nak kita terbitkan,
Tak ada pula orang rujuk. Dalam social science, oleh kerana jurnal tu sangat generik, nak cerita pasal pendekatan pengajaran, cooperative learning, berapa ribu artikel berbincang perkara yang sama. Tapi kalau dalam sains, kita bercakap pasal satu tisu, pasal satu virus, satu penyakit, satu pokok, satu produk, whatever, dia lebih spesifik dan orang yang bidang tu akan sentiasa merujuk kepada yang spesifik tersebut. Dia tak generik. Kalau generik tu, nasib-nasib kita lah orang yang akan rujuk. Okay ya? So saya harap faham beza H-index tapi belum ada kiraan dia. Kalau kira lagi faham kan? Tapi nak beritahu bahawa maybe saya boleh merahkan juga dua perkataan ini. Okey ya. Boleh merahkan quantity oleh kerana Rodia kesantai, saya santai macam apa? Macam apa tak siap kan? Macam slide tak siap. Tapi slide kita manalah pernah siap. Kita mengajar pun mesti nak ubah kan? Ya. Jadi itu isu dia. Okey, perkataan yang penting adalah kuantiti dan kualiti. Okey ya. Terus pump. Okey. Kenapa H-index, kenapa indeks impact factor tu perlu? Impact factor tu perlu sebab kita nak tahu jurnal yang paling banyak di cite, secara umumnya jurnal tu diperlukan, maka ranking tinggi. Tapi kita tak tahu jurnal mana ranking tinggi. Sehingga kita ada impact factor. Apa buat impact factor? Impact factor diproses dalam database syarikat-syarikat tadi. Scopus dan LC, Scopus dan juga Hello, sampai dah? Ya. Tak nak tak cepat. I ada kelas ni, cepat. I ada kelas. Datang je, bye. I ada kelas ni, bye. I ada kelas, bye. Santai sungguh, Doktor. Budak-budak ni. Ya. Okey, tak apa. Okey. Kenapa impact factor perlu? Impact factor perlu sebab kita nak tahulah jurnal mana nak hantar. Oh, jurnal Q1. Wah, lega kita sebab jurnal ni banyak dirujuk. Maka dia ada kualiti. Okey, awak kena beza di antara macam penyanyi kan. Ada kalanya penyanyi tu digemari kerana sesuatu sebab lah. Tapi tidak semestinya dia berkualiti. Cuma kita katakan bagi mudah faham. Tentulah ada elemen kualiti juga kat situ kan. Jadi mudah faham. Tetapi bagaimana dengan author? Macam mana nak katakan Rudiah ni berkualiti compare dengan rakan sekerja dia? Okey, macam mana katakan OT ni berkualiti compare dengan rakan sekerja dia? Saya tahulah, saya boleh tahu. Saya tengok rakan-rakan saya kan. Saya boleh bandingkan. Itulah kan. Okey. Tapi antara sebab, sorry ya. Oh my god. Itu adalah sebab kenapa kita tahu. Tapi bila kita nak sentuh satu lagi isu ya. Itu isu H-index dengan impact factor. Kita sentuh pasal kenapa perlunya ID. Okey. ID adalah ringkasan identification. Tak kisahlah. Okey, kalau kita naik bas dapat bayaran murah kerana kita student, dia kata can I have your ID, your student ID. Kan? Perkenalan kepada kita punya ni kenapa pula nombor 1 ni? Baiklah kan. Okey. Jadi ID sebelum kita cerita pasal H-index, kadang-kadang H-index dia keliru. Author ni nak bagi siapa ni? Kejap namanya Talib, kejap namanya Osman dalam artikel. Kejap Talib dia tulis macam tu, kejap Osman lagi, kejap Osman et al, kejap Osman Talib, kejap Talib et al. Jadi akhirnya sistem pening kepala. Kan? Jadi sistem pening kepala. Untuk memberikan H-index kepada seseorang tu tambah nama Mas Saleh kan. Nama Mas Saleh kadang-kadang 3. Tetapi keluar 2, ada yang keluar 2, ada yang keluar 3. Saya punya supervisor namanya David, namanya adalah Robert Samuel Matthew. Saya punya supervisor namanya Robert Samuel Matthew. Saya tak pernah tahu Samuel tu ada. Sebab dia ditulis kat mana-mana apa Robert Matthew. Rupanya nama 3. Ada artikel dia yang 3 nama.
Jadi Hmm. sistem itu mengelirukan. Maka diwujudkan ID. ID itu IC kita lah. Maka tak ada siapa akan tidak siapa akan keliru nama itu kalau saya ada IC saya. Okey. Itu namanya identification. Okey. Rudiah, you dah ada ID belum? Ada. Okey. Yang paling bagus tahu, calon-calon HLP yang nak pergi interview, dia dah boleh ada ID dah. Kemudian yang paling cantik sekali, dalam proposal, letak nama awak, katakan Siti Aminah bin Baharudin. Letak tu ID, nombor researcher awak. Awak belum jadi researcher. Oh, konon-kononnya dah bersedia lah untuk jadi researcher. Okay. ID ni adalah satu sistem untuk kita mengenal researcher atau authors. Okay, bukan semua orang boleh terlibat. Orang yang terlibat dalam dunia akademia. Okay. Awak buat inovasi, awak mendapat grant, awak membuat research, mereka itu kena ada ID. Okey, bukan semua orang lah kan. Okey, ID. Asalkan awak nak buat penerbitan, kena ada ID. Okey, jadi timbul pula persoalannya, kat mana nak ambil ID? Sebelum kita ditentukan hash index kita, kuantiti dan juga kualiti, banyak mana kita terbitkan dan berbanyak di site, maka adalah badan yang mula membina satu sistem. Okey, tentulah ada 3 badan lah. Badan yang pertama Scopus tadilah. Dia dah buat impact factor, dia pun ada Scopus author ID nama dia. Itu saya punya tu. Itu semua yang nama yang itu nombor yang original. Awak boleh copy and paste, type, keluarlah muka saya. Okey. Jadi pertama orchid ya. Jangan cakap orchid pula orchid ya. Nanti saya sebut makna dia. Makna dia sebelah dia. Itu nombor saya. Iaitu saya pun ada Scopus ID. Saya juga ada WOS. Yang saya katakan WS tadi membina pablon lah pula. Maka itu nombor dia AAC. Saya pun tak faham kenapa dia buat AAC. Itu masalah dia lah. Masalahnya saya dah ada 3 ID. Okey. Tapi yang paling cantik, Orchid, Scopus telah pun bekerjasama dan Pablon juga telah pun saling mengakses antara satu sama lain. Pendek kata, awak ada satu apa. Okey. Awak boleh buka Pablon, letak awak punya Orchid, dah dapat dah siapa awak. Okey. Sekarang ni saya jadi editor kan. Katalah doktor apa kat sini ada doktor-doktor ni kan. Katalah ataupun sebut nama Katalah Noreha Hashim. Saya pun dapat artikel Nur Hashim. Lepas tu jangan tak tahu sekarang ini bagi high impact journal, Scopus journal, dia nak minta awak letak sekurang-kurangnya ORCID number. Saya ambil number tu, saya cari, saya tahu paper apa yang awak dah keluar sebelum ni. Saya tahu bidang awak bidang apa. Saya tahu apa awak punya affiliation. Okey, sebelum tak tahu tau. Tapi sekarang dah tahu dengan nombor-nombor ni, tiga nombor ni Okey. Saya dah crop saya punya gambar-gambar selepas ni Okey. Contohnya apa ni? Okey dulu kot. Masuk okey apa dia? Kejap Ya Allah tunggu okey. Minta maaf lah susun kan. Okey manalah pula masuk okey tadi. Kejap saya ada 2 bahan yang takut. Saya ada 2 bahan. Satu dekat sini. Okey, okey adalah Open Researcher and Contributor. ID. ID itu identification ORCID kan. ORCID ORCID maksud dia Open Researcher and Contributor. ID. ORCID itulah masuk ORCID Kenapa saya tak ambil masuk diri? Okey. Saya sebut okey je. Mana tak masuk dia kan. Kita sekejap kan. Lepas tu lupa lah. Okey, kita copy, kita letak dalam slide Okey, kita boleh letak dalam slide. Okey Okey kita letak kat sini lah senang kan. Kita pun paste.
Okey, ID itu saya nombor Open Researcher Contribute Researcher and Contribute ID. Okey. Okey. Tu panjanglah nama dia kan. Nanti dia sampai kat ujung tu billion tau. Billion. Ya. Dan Scopus ID dan juga Publon. Okey, jadi saya nak sarankan hari ini siapa-siapa yang tak ada lagi lah. Saya percaya semua sebahagian besar yang jadi researcher tu dah ada kan. Macam mana kita nak register. Okey. Kita tak tahu sebenarnya. Macam Facebook jugalah. Kau ada Facebook tak ada. Kau ada Instagram ada. Macam mana kita pun buka Facebook register. Kita pun belajar on the spot. Now and then. Semua kita belajar macam tu. Tak ada pula sistem tertentu. Sama dengan saya. Saya belajar daripada mana? Siapa tahu. Saya kata macam mana how to register ORCID. Kan? Saya tahu ORCID tu kenapa bila saya nak publish paper, bila saya nak submit paper, dia minta nombor ORCID. Sudah. Kan kita pening kepala. Rupanya tak sampai berapa minit dah siap nombor. Okey, kita daftar je dia bagi nombor. Tu kita masuk dalam kita punya publication. Okey, memang dia permudahkan macam tu. Okey, walaupun awak tak ada lagi sebarang publication, tak ada pun sebarang publication, tidak ada masalah untuk awak daftar kepada ORCID ya. Ini laman web dia, register kan. Okey, ini laman web bagi ORCID ya. Okey. Nampak kelabu Okey. ORCID ORG ataupun kita how to ataupun register ORCID. Okey. Nanti keluarlah benda ni. Keluarlah macam ni. Create your ORCID ID. Letaklah first name, letaklah second name, letaklah primary email, ada lagi banyak bawah tu. Okey, ada banyak bawah tu dan password. Awak letak saja, lepas tu tak silap saya dihantar ke email. Dia hantar ke email awak, yang awak letak kat sini email awak. Okey, primary email ni, awak letak aja email kat sini, nanti awak akan dapat nombor awak 000-000- bla 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 nombor kan. Maka awak secara on the spot terus dah ada nombor ID. Katalah bulan depan nak publish paper tu minta nombor ID, dah ada nombor ID. Okey, itu kita cara dia. Kenapa kita perlukan ID? Sebab ID ni akan ditentukan kita punya hash index. Okey. Oh my god. Okey, situ. Okey, itu sebabnya. Okey, dan kalau anda dapati bahawa ID ni untuk seseorang itu mengenali researcher atau author tersebut. Okey, secara individual. Okey, secara individual. Ini cara untuk registration dia. Okey, ini saya punya ORCID. ORCID ya. Itu nombor saya Ini nombor saya. Dan saya pun pernah mendaftar dengan Scopus. Okey, saya pun pernah mendaftar. So, ini Scopus Author ID. Dan dia bersama. Ini boleh pakai, ni boleh pakai. Lama-lama saya rasa tak payah kita letak Scopus pun tak apa. Sebab ORCID pun berinterconnection dengan sebab yang ini badan yang umum. Badan yang umum. Maknanya yang ini ada sub. Jadi kita masuk bawah dia. Jadi kita satu pun dah memadai ya. Saya tak ingat masa bila saya daftar yang Scopus ni, tapi mak dia lah. Okey ya. Yang ini walaupun kita daftar ID, kita pun tahu artikel kita mana yang Scopus. Okey ya, dan inilah biografi biodata yang saya letakkan ketika saya mendaftar ORCID tadi seperti yang saya tunjukkan. Ini kita tulis kat bawah ni, nanti keluarlah macam ni dan kita pun letaklah apa yang patutnya. Semua source daripada kita. Kita yang beritahu mereka. Kalau tidak mereka tak tahu. Okey, faham? Kenapa kita perlukan ID? Okey. Antara sebabnya apabila kita nak submit paper kepada publisher. Okay, publisher collect the authenticated author's ORCID ID and request permission. Okay, jadi apa saja permission akan berlaku sebab kita tak payah bagi tahu email kita. Kita tak payah bagi tahu affiliation kita pun tak apa sebab dalam ORCID ni telah pun ada segala maklumat yang kita letakkan sebelumnya. Itu memudahkan editor ataupun publisher dan dia menjadi sebagai metadata. Artikel metadata. Apa dia artikel metadata? Tajuk artikel, DOI dia, muka surat dia, volume dia,
dia punya siri dia, itu jadi metadata. Untuk orang lain untuk orang lain cari artikel kita. Okey. Jadi siapa tak ada ID, tak ada masalah. Awak boleh create on the spot saja menggunakan ORCID ya. Okey. Okey. Kemudian ini contoh ya. Ini saya tunjuk Pablon pula kenapa saya tunjuk Pablon? Sebab dengan menggunakan nombor ini Pablon dibina oleh Web of Science ya. Dibina oleh Web of Science. Kata awak buka laman web Pablon. Nampak OT kat sini? OT tu maksud saya dah dapat Pablon awak boleh letak sini sama ada ORCID number. Okey. Maka keluarlah awak dengan artikel awak. Okey, awak letakkan di UI, keluarlah artikel awak. Okey, awak letak ID. Kisahlah sebab ID ni ada juga PubMed ID. Ada PubMed PubMed itu medical punya orang. Dia okey, ini PubMed ID atau apa-apa ID lain dan akhirnya kita boleh tahu artikel. Contohnya saya telah letakkan ni DOI ni ya. Ni DOI ni saya letak ke dalam Pablon. Pablon ni bukan saja dia memberikan maklumat ID kita, tetapi kita boleh gunakan dia untuk mencari pula artikel-artikel. Kita boleh guna juga DOI ni dalam Mendeley, boleh juga guna dalam Google Scholar, semua boleh untuk dapatkan artikel tersebut. Jadi sebab tu saya katakan tadi dia tak ada satu benda yang spesifik. Tapi ini salah satu daripada yang disediakan oleh WOS melalui Pablon. Letakkan saya punya saya punya DOI nak testing lah. Maka keluarlah tajuk artikel ini. Jadi orang dah boleh pastikan bahawa tajuk artikel ini tajuk artikel yang dimiliki oleh 3 orang contohnya penulis ini. Cara nak pastikan, dulu tak ada cara ya. Dulu tak ada cara. Dia letakkan lampiran, dia letak saja. Jadi contohnya saya nak interview, saya letakkan nombor ORCID saya, maka semua maklumat daripada ORCID tu saya tahu. Betul tak artikel yang saya tulis sama seperti yang dikeluar daripada internet ya. Jadi itu sebabnya perlukan ID. Okey, hash index. ID tadi, saya ulang balik, ID diperlukan untuk pihak ID diperlukan untuk kita secara individu memiliki satu nombor dan dia akan berkait dengan apa saja artikel yang kita lakukan. Kita ada beberapa lagi slide kita nak bincang ya. Okey, balik kepada hash index. Okey. Kita tahu macam mana impact factor dikira. Okey, kita tak payah tahu macam mana dia beritahu kita apakah nombor ID kita, tak penting. Penting ada nombor ID. Dan kita boleh membuat jangkaan hash index kita. Okey, even daripada Google Scholar pun kan. Okey. Okey, pertama dia reflect the productivity of the researcher. Okey, dia avoid outlier article. Apa maksud outlier article ni? Suka benda ni. Kenapa pula dia cuba, apa maksud outlier article tu? Okay. Apa maksud outlier article? Katalah awak ada 10 artikel. Okay. Satu artikel dirujuk oleh 500 orang. Dan awak punya citation yang banyak. Orang cite awak banyak. Kalau kita berdasarkan kepada orang cite kita, cukup satu paper. Orang lain buat 100 paper. 100 paper, satu paper 5 orang rujuk, maka 500. Baru sama dengan satu paper tadi. Penatlah. Kan? Jadi, sebab ada orang yang kebetulan. Okey, tajuk artikel dia tu kebetulan. Ada tajuk artikel yang diperlukan ketika itu. Contohnya COVID-19 kan? Okey. Antara paper yang dikeluarkan oleh researcher kat China, semua orang nak rujuk. Sebab dia antara tempat yang mulanya munculnya COVID. Tapi sekarang ni dah macam-macam dah. Kalau kita berdasar kepada artikel katalah Profesor Tan
ke Profesor Cheng ke Chong ke buat, beribu orang rujuk artikel dia. Walaupun artikel dia superficial je. Hanya sebagai pengenalan pasal COVID-19 lebih kurang. Tapi ketika itu satu sumber yang ada. Yang dikatakan sebagai sumber akademik. Kau rujuk dia 1,000, 2,000. Maka itu tidak lagi menjamin produktiviti dia. Jadi itu dikatakan sebagai outlier. Ya. Siapa yang punya otak ni? Tu J. Hirsch. J. Hirsch, sebab tu namanya H index. H index tu nama dia lah. Kalau saya punya OT index. Okay, nama Hirsch, J. Hirsch ya. Jadi 2005 dia buat dia mula perkenalkan 2005. Okay. Tapi saya tak faham ni. Saya tak faham yang ini kan. Apa maksud dia? Lama saya termenung. Macam mana maksud ini? Mula-mula saya jumpa perkataan ni pun dulu. Saya kata apa benda maksud dia? H index katakan 10 bermakna at least 10 publication quantity have received at least 10 citation quality. Kita pening kepala fikir apa benda perkataan ni. Apalagi budak baru kan. Apa benda dia cakap ni kan. Okey, nanti kita buat contoh yang takut. Yang paling penting apa dia? Ada 3 badan ni telah hasil dia H index. Termasuk Google Scholar. Okey, Google Scholar contoh yang paling jelas ya. Saya punya H index 10 tau. H index dia 10. Maksud dia apa? Saya ada sekurang-kurangnya 10 artikel yang di cite sekurang-kurangnya 10 kali. 10 kali tau. Sekurang-kurangnya 10 kali. Macam tu lah kan. Jadi kita pergi tengok macam mana kiraan tu dibuat. Okey Yang ni saya beri contoh ya, Faiza dengan Osman. Contoh senang kan. Okey, kalau saya tengoklah sayang-sayang oi. Siapakah yang paling produktif? Nak tanya sikit. Boleh minta tekan seorang kan. Memang hari ni saya tengok ya. Petik nama seorang doktor. Saya memang Adi. Adi Wira. Jangan tak jadi Adi Wira. Okey, Adi Wira. Ya, doktor. Okey. Siapa yang paling produktif? Sekali sekilas pandang lah dan berikan rasional. Yang kata saya agak-agak kenapa tak tahu? Tak tahu. Berikan alasan secara rasional yang paling mungkin. Siapa yang paling produktif? Faiza ke Osman? Adi? Faham soalan? Ya. Saya rasa tak nampak dekat sini sebab cuma artikel dia cited je. Dia bukan apa artikel yang paling banyak yang produce kan. Habis pada doktor cakap kan. Tu artikel tu 1 sampai 9, 1 sampai 7 tu artikel dia tu. Ni 9 artikel, 7 artikel. Tahun 2000 okey, tahun 2000 contohnya tahun 2015 satu artikel bagi Faiza ya. Tahun 2018 2 artikel. 9 artikel okey, tahun 2003 okey. Tu semua bilang artikel lah. Faiza ada 9 artikel, Osman ada 7 artikel. Lepas tu itu citation yang ada. Soalannya siapakah yang lebih produktif berdasarkan H index ataupun bahasa mudahnya siapakah punya H index yang lebih tinggi? Agak-agaklah. Osman. Siapa cakap tu? Dia macam dengar suara perempuan tadi. Nazirah rasanya. Nazirah cakap Osman. Nazirah. Kenapa Osman? Nazirah? Osman ada 6 H index. Okey. Faiza 5. Faiza 5. Okey, yang lain? Adi? Tahulah doktor tu terang. Tak apa, kita sembang santai ni. Siapa lagi nak bagi pendapat ke? Silakan. Okey. Jadi siapa lagi nak kata tak apalah, jawapan sama pun tak apa, berbeza pun tak apa. Osman. Okey, lagi? Apa kata Faiza? Cepat-cepat. Siapa betul kan kita bagi hadiah gula-gula Encik Doktor Tepat. Oh, 84 tu ada star lagi tu, signifikan lagi. Okey ya. So sepatutlah definisi H index tu dia agak unik sikit. Dan orang boleh bersetuju dengan kepala otak si Hirsch ni. Okey? Okey ya. Cuba kita baca macam ni ya.
Okey, pertama kena susun mengikut yang paling banyak citation dia. Itu langkah pertama. Yang paling banyak citation susun molek-molek. Okey, tapi bukan kerja kau. Kau tak buat kerja ni komputer buat, sistem buat, Google Scholar dah buat benda ni. Baru dibuat oleh Scopus dan juga WS. Dia buat benda macam ini kan. Mungkin nilai tu berbeza sikit lah. Sistem mereka tu sedikit berbeza kan. Sama lah. Okay, sama lah kalau kita belikan satu perkara, kita minta USM berikan indeks, UKM berikan indeks, UPM berikan indeks. Hello. Sementara kita tunggu doktor tu boleh mikirkan jawapan mana lebih tinggi. Sebab saya nak buka pintu sekejap. Ada orang masuk. Okay. Agak-agak mana tinggi? Faizal ke Othman? Kalau rasa saya, Othman. Yang lain macam mana? Boleh bagi komen sikit dekat chat room? Silakan. So at least kita boleh bagi tahu Dr. Oti sama ada kita punya partisipan clear ke tidak apa yang cuba beliau sampaikan hari ini. Boleh type di chat room, chat box. Silakan. Dan jika ada sebarang pertanyaan, jangan segan, jangan malu, anda boleh type di chat box ya. Okey. Apa kan? Macam ni ya. Okay, cara dia kena ada cara lah. Pertama kita susun, bukan susun ikut tahun. Susun ikut sebab lazimnya dia boleh menghasilkan dua artikel yang sama. Contoh kan, okey, dia pada tahun 2015 dia menghasilkan dua artikel saya tukar sini Dia boleh menghasilkan dua artikel tahun 2015. Kan? Macam itulah. Okey, maybe ni katakan 12 kan. 12. Macam itulah, boleh tak masalah. Tapi saya buat dia setahun satu. Macam kita kan setahun satu kan. Ataupun ada 2-3 pun tak apa. Macam ni lah, sama kan. Pun boleh juga. Sama berat ni kan. Okay, ni katakan tahun 2020. Buat tahun 2020 dia buat 2 artikel. 8 dengan, kebetulan sama pula 8 dengan 8 kan. Boleh juga, tak ada masalah. Pertama yang paling susun yang tertinggi sampai yang terendah. Susun yang tertinggi sampai terendah dan dia mestilah sama dengan tahun yang tertinggi itulah. Artikel itu bila artikel itu diterbitkan. Itu langkah pertama. Jadi kita lihat. Okey, artikel yang pertama dia sebut oleh kerana artikel ni paling tinggi sekali. Mestilah ada tak jumlah citation ni sama seperti ranking dia. Sekurang-kurang satu artikel. Okey. Memanglah lebih kan? Ke bawah. Ada tak pada artikel yang kedua ni ada tak sekurang-kurangnya dua citation? Memanglah ada. Dua citation. Sebab tu kita akan rendah-rendah. Kan? Okey. Lepas tu Okey, selepas tu samalah kita ke bawah. Ada tak artikel yang keempat ini menghasilkan sekurang-kurangnya 4. Itulah definisi H-index. Kalau H10 ada tak 10 artikel yang telah terbitkan sekurang-kurangnya punya 10 citation. Okey. Jadi yang keempat 8. Artikel yang keempat sekurang-kurangnya kena ada 4. Tapi dia ada 8. Okeylah. Artikel yang kelima sekurang-kurangnya ada 5. Ada 5 tak? Okey, adalah. Okay. Artikel yang keenam sekurangnya dia ada 6. Dia tak ada. Sampai sini cut off value dia. Dia sepatutnya ada 6 artikel. Oleh kerana artikelnya ada 5 sahaja, maka dia punya hash index dia berhenti kat sini. Cut off value dia kat sini. Okey? Okey, ini cut off value dia, maka hash index 5 Hash index. Sebab dia tak lepas yang keenam ni. Dia tak lepas yang keenam. Dia berhenti kepada artikel yang kelima yang sepatutnya menghasilkan sekurang-kurangnya 5 artikel, dia berjaya. Tetapi artikel yang keenam sekurang-kurangnya menghasilkan 6 citation, dia tak berjaya, maka hash index dia 5. Okey, manakala Osman pula, yang sama, artikel yang pertama ada tak satu artikel citation ada, artikel kedua ada, ketiga ada, artikel keempat ada, artikel kelima ada, artikel keenam ada, artikel ketujuh tak lepas. Artikel ketujuh sepatutnya ada 7 citation tapi tak lepas. Dia hanya sampai kepada artikel yang ke-6. Maka hash index dia 6. Okey, timbul persoalan, maka daripada segi produktiviti, Osman lebih produktif sebab hash index lebih tinggi. Okey, produktif apa? Dia sentiasa menghasilkan artikel yang sekurang-kurangnya sama dengan bilangan artikel dia mengikut ranking.
maka dia adalah seorang yang produktif. Okey. Jadi 84 ni tidak dikira, maka dia termasuk dalam outlier. Sebab outlier je lah, tak ada sebut mana. Saya sendiri berfikiran bahawa biarpun 184, biarpun 1000, ada makna. Biarpun 11,000, tak ada makna. Okey. Kat sini sama juga. Biarlah banyak ni artikel dia dirujuk. Dia tak ada makna. Sebab satu artikel saja tidak menyatakan dia produktif. Tak semesti. Dia produktif sentiasa mengekalkan. Makin banyak artikel dihasilkan, citation dia makin berjaya dikekalkan tinggi. Maka itulah artikel yang produktif. Okay. Maka itulah cara pengiraan dilakukan. Okay, next. Kita berjaya isu dia. Okay. Kita lihat citation bagi Smith lebih tinggi. Banyak, ada 22. Yang ni berapa? 5, 9, 13, 18. Makanya citation bagi Smith lebih tinggi. Tapi sekarang kita baca ya. Okey, awak ingat ya, susun yang tertinggi. Kebetulan tahun 2020 ada lagi apa citation contoh kan. Dia akan sentiasa berkembang lah. Okey. Pada 2017 satu artikel 10 ya. Kekurangnya satu artikel diperlukan, satu citation dia pun ada. Kekurangnya dua citation artikel kedua. Maka dia cukup. Tapi maknanya citation yang ketiga tu sangat rendah. Dah tak produktif dah. Sampai 3 saja dia out dah. Sampai 3 saja dia dah out. Dah lepas dia. Maka dia kat sini dah off value dia. Dia tak lepas dah. Untuk artikel yang ketiga satu je orang rujukkan dia. Maka dia punya index 2. Hash index dia 2. Yang ni pula, okey, yang pertama sepatutnya kurang satu artikel, kita ada 5 cantik. Yang kedua, ada 2, ada 4 cantik. Yang ketiga, patut 3, ada 4 cantik. Yang keempat, ada 4 cantik. Yang kelima tak lepas. Maka yang ni cut off value dia. Ini dia punya cut off value dia. Maka impact factor dia 4. Hash index dia 4. Bermakna John lebih produktif. Okey. Itu nak mengelakkan orang yang, you bayangkanlah kadang-kadang artikel dia tu bersama dengan profesor lain lah apa semua kan, tapi dia tak konsisten. Itu tujuan digunakan hash index. Jadi itu lebih realistik. Okay, comparekan dengan kalau kita kira jumlah citation. Baguslah kepala otak si hash ni kan, hash index ya, boleh faham kan? Okay, mudah ya. Okay. Sekarang timbul persoalan macam mana kita nak naikkan hash index. Okey, saya tanya soalan lah, agak-agak lah. Pertama, tentu katakan nak naik hash index mestilah kita kena banyak citation. Betul apa tu? Yang kedua, macam mana banyak citation kalau artikel tak terbit, 1 je, 2 je. Mana lagi panjang benda kat sini, lagi banyak dia kat sini, makin tinggi hash index. Okey. Saya nak tanya sekejap pada Ahmad Daud. Okey. Sebelum saya tanya orang lainnya, Ahmad Daud ada situ? Ahmad. Tak ada Ahmad Amelia. Saya sorry baru masuk. Baru masuk? Ya. Tak payahlah kau tak faham ke. Okey, Amelia. Mana Amelia? Tak ada juga dah keluar dah. Amir Syawal? Ya, Doktor. Okey. Macam mana agaknya kepada logik daripada pemahaman kita tadi, awak nampak tak apa yang cuba dicipta oleh hash index ini? Nampak, Doktor. Okey. Maknanya kalau artikel yang kau banyak, tak berguna juga kalau tak ada orang site. Ataupun artikel kau sikit, tapi 1-2 artikel banyak on site pun tak boleh juga. Untuk jadi seorang produktif, sentiasa menghasilkan artikel yang banyak dan citation juga makin meningkat. Baru produktif. Itu tujuan dia lah. Okay. So agak-agak macam mana kita nak naikkan hash index? Amin. Kau katalah kau punya hash index 2. Macam mana kau naik kepada 3 dan kepada 4? Antaranya? Kena buat 3 artikel lah dengan 3 citation setiap artikel. Mana kau tahu 3 citation? Kau buat 3 artikel, seorang pun tak site kau punya artikel kosong.
Relax. Mana kau tahu website kau punya? Okay, yang pertama buat 3 artikel. Ataupun yang pertama buat banyak artikel lah. Sebanyak yang mungkin. Ada orang boleh buat 1 tu paling banyak tu. Ada orang boleh buat 2 kan. Jadi jangan kita boleh buat 2 buat 1. Atau boleh buat 1 kita buat 2 tahun 3 tahun sekali. Jadi memanglah itu logiknya. Sebab dia berdasarkan kuantiti dan kualiti. Kuantiti kita boleh jaga. Okay, kita boleh hantar banyak artikel. Tapi kualiti tu dia subjektif. Kadang-kadang kita buat berkualiti. Tetapi isunya tak kena masa ataupun isunya dah agak basi, tak banyak orang citation. Orang cite kan. Jadi akhirnya tak menang juga kita. Okey ah. Selain daripada tu apa dia? Saya beri jawapan ni dua. Satu, banyakkan penerbitan. Kerana dengan banyak penerbitan tu barulah ada kemungkinan banyaknya orang cite. Okey, itu satu lagi. Ini ada komen ni. update lah kot. Ya, Kena sentiasa update isu semasa. update kat mana? Maksudnya artikel tu lah mesti berkaitan dengan isu semasa. Okey, cantik. Bagus. Jawapan yang cantik. Kita ada Artikel tu jawapan ada- juga ni. Doktor, kita ada jawapan juga ni daripada Ido Ibon, perbanyakkan artikel yang banyak dan berkualiti. Then Okey, from good. Aina Nadia, cite your own article. Okey, lagi. Okay, Bagus. and then update dengan the latest issue. Okey, bagus. Lagi. So far tu je, Doktor. Okey, so saya nak bagi 10 ya. 10 sebab okey untuk anak-anak murid yang muda-muda ni baru-baru kan. Okey, inilah ke siapa jadi pensyarah, bawalah benda ni cerita kat kelas kau lah. Okey, okey ada 10. Saya kalau buat benda selalunya 10 kan. Okay, how to improve H index? Pertama, publish your article in prestigious and high impact journal. Orang kenal jurnal tu. Ada jurnal orang tak kenal tau, kat ujung-ujung diam dia. Jadi orang tak berapa nak cite jurnal tu. Okay, orang akan pergi pada Scopus sekarang ni dan juga WOS. Okay, maka cubalah hasilkan, itu yang pertama. Untuk naikkan kualiti, kita tak tahu kualiti itu subjektif. Tapi kita cuba mencapai Scopus Q1, Q2 ataupun WS, Impact Factor tinggi, maka kita telah pun ada satu sandaran artikel kita, artikel yang telah meningkat kualiti, sebab mereka yang merujuk artikel tersebut selalunya lebih ramai tertumpu kepada Q1, Q2 ataupun sebaranglah yang impact factor yang tinggi daripada yang di bawah-bawah lah. Macam My Site Malaysia kan, mana ada masalah rujuk? Mana ada masalah site? Tak ada masalah site. Kan kita lah site pun sesama kita kan. Sebab itulah hantar kepada prestigious and high impact journal. Pertama. Okay, share your article with others to increase number of citation. Dah dapat jurnal kan. Kan dekat kawan kita orang, okay aku dah terbitkan jurnal. Okay, siapa nak rujuk silakan. Janganlah kau kena kod. Siapa nak rujuk silakan. RM5 sekali. Kan. So biarlah orang ambil kita punya. Kadang-kadang saya geram juga. Ada artikel simpan-simpan kan. Nak buat apa kau simpan artikel kau kan? Okey, contoh kan. Itu antara sebabnya kenapa kita boleh share. Kadang-kadang dalam kita punya Google, dalam research kit pun ada juga kan. Kita letaklah. Saya tak ada masa berani fikir benda tu. Tapi ada orang yang pandai tau. Dia boleh buat benda tu supaya orang sentiasa boleh dapat melihat artikel dia. Okey. Ataupun kau dapat je, kau pula ada networking kan. Dalam WhatsApp group kan. Okey. Siapa studennya buat STEM? Student saya telah pun menghasilkan artikel STEM Scopus. Siapa yang student dia 20-20. Siapa yang student dia buat STEM, tolong rujuk kat sini. Antara konteks Malaysia. Dah dapat citation. Itulah. Okey. Write on a relatively new concept or technique or framework. Okey ya. Saya sedang membantu Dr. Tuti ya. Kenangan saya menyanggil ya. Kita akan menghasilkan satu framework, satu model namanya O2T. Namanya O2T. Okey, O2T nama dia. Okey, untuk apa? Ni siapa pula masuk ni ya? Untuk memastikan bahawa ada model-model yang terdahulu dah lama sangat tu boleh diganti dengan model yang baru ya. Okey. So, ataupun framework, ataupun teknik. Teknik ni kalau awak dalam TVET, okey, dalam TVET, dalam apa-apalah yang bidang technical, yang maybe teknik itu boleh membantu dan dikembangkan oleh
penyelidik lain. Okey, janganlah ambil teknik orang tapi boleh di-upgradekan. Barulah orang rujuk artikel kita kan. Okey, write something applicable. Sesuatu yang applicable, sesuatu yang boleh dilaksanakan. Okey, website ke apa-apalah yang boleh ke orang apply benda tu. Jadi orang rujuklah. Bila dia boleh apply, dia rujuk. Okey, selalunya macam tu kan. Ataupun gold mining topik. Topik yang lombong emas. Okey, contohnya topik COVID-19 lombong emas jangan jadi lombong tembaga. Tak lama lagi lombong besi. Lepas tu jadi anak batu, lepas tu orang tak tahu je. Kan? Ketika itu dapat opportunity. Okey, itulah peluang kan. Contoh yang simple-simple saya bagi kan. Saya buat artikel dengan 4 tahun lepas ketika STEM baru nak membina tangga. Student saya 3 orang buat STEM dan bila tajuk ni sampai ke puncak, saya punya student pun dapat terbitkan paper. Salah satu paper telah dibaca oleh Jepun ya. Dan mereka telah menganjurkan program dan saya dipanggil lah paper saya dengan Farhana tentang STEM. Okey, dan orang akan rujuk paper dia. Maka naiklah saya punya H index sikit. Itulah kan secara keseluruhan. Okey, integrating more than just one discipline. Kita integrate lah. Contohnya kita buat kita buat psikologi daripada perspektif Islam. Psikologi barat, tetapi kita ambil elemen Islam yang boleh memberikan suatu justifikasi yang lebih baik kepada orang Islam dan juga orang bukan Islam. Contoh kan? Macam tu lah. Kita buat lebih. Sekarang ni kita buat STEM kan? Contohnya, yang kita pening kepala dah lah. Kita cuba integratekan lebih daripada satu disiplin. Supaya nanti kita boleh dapatkan pakar-pakar daripada berbagai bidang. Maka pembacaan kita tu luar daripada bidang yang sama saja orang merujuknya. Okey, safe side seperti yang sebut oleh rakan kita ni. Tapi safe side ni kena hati-hatilah ya. Siapa yang buat thesis, PhD, janganlah kau kata-kata nak set kau kan. Memang kau ada artikel. Sebelum tu kau ada artikel buat master kan. Lepas tu penuhlah nama kau dalam tu. Jadi kena hati-hatilah. Sebab kita nak supaya tidak orang tak terus dakwa kita sebagai satu pengulangan daripada kita punya master. Okey, so boleh saya kan tak ada masalah. Tapi kena hati-hatilah atas sebab-sebab. Masalah banyak saya diri dia. Atas sebab-sebab yang perlu. Perkembangan, mengembangkan benda tu ya. Ataupun kita set. Apa pula kena-mengena kita set others. Kadang-kadang kita ni, bila kita set others, mereka mendapat kelebihan. Okey, research sikit beritahu tau. Osman, tu ada author cited your article. Kita pun tengok kan. Sikit beritahu kan dekat kita punya Gmail. Oh, seorang daripada Indonesia, seorang daripada let's say Holland. Kita pun tengok dia buat apa Holland site kita punya. Kita pun site dia punya pula. Macam itulah kan. Itu adalah antara perkara. Sebab sekarang networking je. Benda tu semua connected kan. Kalau tak buat tak adalah. Kalau kita buat ada peluang. Kita tambah kita punya citation. Daripada 10 ke 15. Contohnya kita punya cut off point tadi 8. Kan? Artikel yang ke-8 sekurangnya menghasilkan 8. Kita dah 7 je. Tiba-tiba ada satu hamba Allah ni, kita punya dah 8 dah, kita naik action kita ya. Collaborate with peers. Ini leading tu maknanya mereka yang leading lah. Kalau kita leading, kita bawa orang bawah. Orang bawah, kalau kita orang bawah, kita kaitkan dengan orang atas lah. Contohnya antara, kita tahu kan, beberapa scholar kita antara yang terkenal juga di dunia dan dia buat artikel apa pun orang akan cuba lihat dan cite. Kalau kita boleh sompang sekaki dengan dia, okey, untuk buat projek bersama dia, terbitkan paper bersama dia, maka kita akan mendapat citation yang banyak. Awak jangan tak tahu awak bayangkanlah. Saya ada paper dengan student Arab, ada paper dengan student Nigeria. Jadi tentulah orang di Nigeria tu baca paper saya juga. Dan juga orang Arab baca paper saya daripada paper Malaysia saja. Jadi kita dah cuba kembangkanlah seboleh yang mungkin. Ada orang gila-gila buat benda tu kan. Tak apalah kan. Dia berusaha untuk naikkan hashtag dia. Okey ya.
Write something interesting, then other authors will follow up. Tadilah kita buat sesuatu yang kena ada follow up. Okay. Publish more article and make them visible. Okay. Okay, dan register dengan apa dah? Dengan ORCID, dengan PubLearn, Google Scholar, PubMed, ResearchGate. Kita pasti kita register semua. Nanti orang cari kita dijumpa. Okay, itu sajalah 10 cara yang saya terfikirkan untuk kita boleh naikkan hash index kita. Okay, pergi ke Google Scholar. Google Scholar dia ada hash index. Okay. Awak boleh kira hash index awak kalau pun Google Scholar tak beritahu. Contoh saya bagi ya. Ini saya punya artikel ya. Saya punya publication ya. Okey, macam mana dia kira 10 ni? Okey, ini saya punya senarai. Senarai artikel saya. Okey. Kenapa kau kat sini dia? Okey. Okey, artikel publication ya. Okey, ini 2013 kan lain nombor dia. Tapi ini paling banyak 63. Okey. Ini yang pertama ada tak 66 artikel yang pertama sekurang 1 ada. Yang kedua sekurang 2 ada. Sekurang 3, sekurang 4, sekurang 5, sekurang 6, sekurang 7, sekurang 8, sekurang 9, sekurang-kurangnya 10 ada, sekurang-kurangnya 11. Tak boleh dah. Sekurang-kurangnya 11. Tak lepas kat sini. Patut 11 ni baru saya dapat 11. Rupanya saya mati kat 10 saja. Sebab tu indeks saya 10. 10. Okey. Kau berapa indeks kau? Kau dia? Cek doktor. Ha? Tak cek lagi. Tak cek. Kau kena ada Google Scholar tau. Ada. Okey. Cakaplah ya. Okey. Itu cara kita nak kira tau. Kita boleh kira ya. Tapi dia bagi tak nak kira. Dia bagi kat sini kan. Tak payah kita kira. Okey. Tak payah kira. Tapi itu cara dia kira. Okey. Nak buat macam mana kan? Okey. Jadi sini saya 10. Boleh bertambah Ada orang rujuk lagi? Okay, ada rujuk lagi sampai 12. Dah jadi 11. Okey. Okey. Seterusnya, ini saya punya Scopus. Okey, saya punya Scopus dan bila saya buka Scopus ada di Scopus preview pergi kepada bahagian author, saya search author, nama saya letak nama saya, dia keluarkan juga ID bagi ORCID. Sebab ORCID ni adalah ID yang generic dan Scopus sangat Scopus memang sekali dengan ORCID. Jadi tak ada masalah kalau kita letak ORCID pun ya. So dalam Scopus saya ada 15 dokumen. Scopus hanya 45 saja citation. Sebab tu isinya 4 je. Yang pertama lepas, yang kedua lepas, yang ketiga lepas, yang keempat lepas, artikel saya yang kelima tak lepas. Jadi saya hanya 4 je. Awaknya ya, ada profesor 3 tau, ada 2 tau. Dia. Dia dah semak apa profesor 2 je sini dia. Macam tu lebih kurang kan. Okay, Jadi ini Scopus. Okay. Dan saya baru berjinak-jinak dengan PubLearn lah. Okey, sebab PubLearn ni dia lebih kepada orang sains, engineering. Orang social science ni kalau masuk Web of Science dia kurang sikit. Sebab itulah kalau universiti tu pentingkan Web of Science, tidak adil bagi orang social science. Sebab dia punya formula dan whatever dikira tu walaupun sama prinsip dia, tetapi sukar untuk tak banyak advantage dapati oleh orang social science macam saya lah. Saya tak dapat. Okey. Ni apa pula ni Scopus Okey. Ini adalah ini kau jam Okey. Bila awak buka ORCID, maka adalah artikel saya. Ditulis tu kan, Osman Talib via Scopus Elsevier. Osman Talib via Scopus. Dia akan juga senaraikan semua artikel saya dengan Scopus. Okey. Tak, dia senaraikan semua lah. Kalau Scopus lah. Kalau tak Scopus lah. Tu je. Tapi dia senaraikan semua. Saya pun tak tahu masa bila dia senaraikan ni. Okey. Yang tadi ingat tak tadi? Saya ambil DOI. Awak ambil DOI ni nanti awak letak dalam PubLearn dia akan keluar. Tapi ini antara artikel saya yang bersama dengan Scopus lah. Tapi juga
disemak oleh ORCID. Jadi awak jangan tanya saya, doktor macam mana nak buat, awak kena masuk ORCID, tahu nama ni kan. Sebab macam-macam arahan dalam tu, kita pun tak larang nak ikut arahan dia. Dia kata boleh buat macam ni lah, dia offer boleh buat macam ni lah, dia offer boleh buat macam tu lah, dia offer boleh buat macam ni lah. Kita takkan nak tengok semua. Matilah kita kan. Kalau kita kerja library tak apa. Librarian dia tahulah sebab dia nak semak pensyarah ataupun staff dia punya kenaikan apa-apa lah kan. So ni contohnya ORCID Okey. Ini Pablon. Okey, nampak tu saya punya Hashnet kosong. Oh, spek comel tu spek tu. Saya punya Hashnet kosong. Saya ada dua artikel WS ya. Saya ada 15 dengan Scopus. Dan 2 daripadanya okey. Tapi kosong orang site. Mengikut perkiraan cara penentuan oleh Web of Science. Jadi kosong Hashnet saya. Kosong kan. Berbeza dengan daripada Scopus kan. Jadi Scopus Google Scholar 10. Sebab tu katakan Google Scholar dia lebih dekat dengan Social Science. Scopus duduk tengah-tengah. Dah Web of Science habis. Kalau ikut Web of Science, ramailah profesor pun kosong. Okey. Rupanya indeks dia kecuali mereka daripada Science ya. Science. Tapi ini nombor saya. Nombor saya. Type saja how to register with Pablon. Awak tulis je. Okey. Saya bilang, semua artikel Q1, Q2, Q3 tak apa termasuk artikel daripada WS, dia nak at least awak ada ORCID. At least awak ada ORCID. Sebab saya pernah hantar walaupun tak lepas. Dia minta ORCID je. Okey, dia tak minta lain. Sebab bila kita ORCID je, dia terus connect kat semua ni. Okey. Okey, ini dia hantar kat email saya lah Dia Osman Talib, welcome to Pablon Community. Adalah. So, klik kat sana. Kalau nak import semua tu awak baca sendiri ya. Cuma nak beritahu kalau awak orang sains, saya boleh katakan nak kata wajib supaya hal tersebut kan. Tapi memang digalakkanlah. Tapi kalau orang social science, Scopus dengan macam orang pendidikan, orang psikologi, Pablon cukuplah dengan Scopus dan juga ORCID ya. Okey. So itu saja yang saya sempat berkongsi. Okey, saya nak share contoh ya. Kenapa lah kau duduk kat sini dia Ganggu betul dia ni. Okay. Saya nak gerakkan ni kita. Mana pula saya nak gerakkan. Doktor cari apa tu doktor? Awak tak nampak kot dekat saya punya skrin ni dia ada stop sharing lah apa semua dia keluar. Lepas tu dia ada pula satu layar yang kat bawah dia. Saya tak nak layar tu. Okey ya. Contohnya Pablon Apa ni? Mengganggu saya tak bawah tak boleh. Dia mengganggu saya. Okey, head check connect to system. Kejap dia mengganggu saya. Mana syaitan? Lepas tu situ. Okey, tutup sekejap. Okey Okey, kata saya Pablon ni PUBLONS. Ini kat Gmail saya. Kenapa kat Gmail pula ni ya? PUBLONS. Pablon ya. Boleh keluar, saya pun tak tahu. Nampak. Okey, saya tak tahu boleh keluar tapi nampak nama saya dekat situ. Okey, saya dah sign in kan. Nanti awak kena sign in lah. Okey, search ya. Search. Okey, saya nak ambil satu dekat saya punya artikel saya. Sekejap saya pergi kat saya punya Mendeley kejap. Saya nak ambil satu artikel saya yang ada dia punya DOI. Okey, hubungan rash model. Okey ya, harap dia ni rash model ni artikel Malaysia kot artikel luar negara sikit lah Okey ya, artikel ni tak ada pula DOI dia. Use to application play. Okey, cuba tengok artikelnya pun tak ada DOI dia. Content ni. Okey, ni ada DOI ya. Okey, saya ambil DOI ni. Katalah ni paper ni siapa yang buat sebenarnya?
Okey. So, saya letak DOI ni, saya pun ini DOI ya. Nak tengok ciri apa DOI ni, saya pun ini sebab sumber berwibawa lah. Kata nak pergi tempat lain boleh juga, tapi ni kita search. Okey, ni dia. Saya punya DOI saya letakkan. Inilah artikel dia. Artikel content validity. Okey, kan ada nama saya tu. Okey, so contohlah kan. Okey. So inilah contohnya artikel. Adalah dia punya matematik kat bawah tu. Kemudian cuba saya letakkan nombor apa? Dia macam search lah. Saya letakkan nombor sekejap nombor okey tadi ya. Saya letakkan nombor okey saya. Mana nombor okey saya? Teng. Okey, nombor okey saya 00000 ni. Copy je. Dia kenal tak saya? Ya, jadi nanti editor ambil kat situ je. Okey, kita pun paste. Ni nombor okey saya pun search. Tu. Dia cuma ada sebelah application pula. Kan? Tapi tak guna kan. Ni artikel saya bawah ni. Nampak ada artikel dia. Ada orang sign. Kenapa orang tak sign artikel ni? Orang tak sign artikel ni. Okey, yang di adalah kita pun tahu macam mana, tapi dia tahu bahawa itu adalah yang boleh digunakan oleh kita lah. Scopus awak faham kan? Ya. Awak faham kan? So, okey, bagi yang tak pernah sampai ke Scopus preview. Maklumlah sini kan ada orang baru-baru kan. Okay, kita pergi pada Scopus preview. Ni Scopus preview, awak pergi kepada auto search. Klik kat sini. Awak nak tahu siapa? Berapa index dia? Okey. Last name dia, budak nama Talib kot last name dia. Okey. Nanti nama kau siapa? Rudiah Hanafiah MD Hanafiah. Oh. MD Hanafiah. Ada titik tak ada? Tak ada. Hanafiah, author's name Rudiah. Rudiah. Okay. Kadang-kadang dua pun dah cukup. Tak payah pakai affiliation. Ada pula orang nama Rudiah lah pula kan. Nampak tu? Kalau okey nama dia senang. Ada tapi saya tak ingat nombor akun number apa. Nampak tak? Sebab tu penting okey number tu. Bila okey number tu dia keluar. Okay. Ya. Jadi saya sebagai author, saya minta nombor okey, saya letak kat sini je. Ya. Sorry, author, editor. Kadang-kadang saya jadi author, dia nakkan semua nombor okey co-author. Kan? Saya letak nama ni last name ni, saya tahu nombor okey dia. Tak payah saya nak pergi tanya lu, "Weh, cepatlah bagi kau punya okey." Kan? Macam kan. So ni dia. Index kau 1. Okey. Maknanya artikel kau yang pertama tu seorang site contoh kan. Ataupun 5 ke 6 ke ataupun 1000 pun tak penting. Kan? Walaupun artikel kau yang pertama tu ataupun artikel kau tu 1000 orang site kan. Tapi tetap juga 1. So dia boleh buat outlier lah. Okey, dia boleh ni mana kau punya artikel saya tak nampak kat sini, tapi tak apalah at least kau tahulah. Boleh tahu dia adalah ada 5 dokumen. Sorry ada 5 dokumen tapi tak pula senarai kat sini kan. Saya rasa saya punya senarai kot ya. Kejap cari ya. Saya punya macam senarai je kan. Okay, jadi awak boleh carilah awak punya kawan ke sesiapa kan. Tengoklah. Okay. So saya pun search kat sini. Okay, so ada 15 dokumen kan. Saya dekat bawah ni tak ada. Tak kat bawah. Last page. Apa tak ada tak apalah. Oh sorry sini ni apa benda ni. Oh ni last kali. Ni reason 1. Okay, so inilah saya punya lebih kurang kan. So macam itulah dia cerita dia. Okay. Jadi mungkin dalam 3, 4, 5 tahun lagi besok orang tak tanya apa kau H-index ke berapa tu je. Kan? Atau dia kata nak naik pangkat kepada Profesor Madya sekurang-kurang 3. Nak naik Profesor sekurang 10. Kan? Macam itulah. Dia bagi. Sekarang ni nak naik Profesor, nak naik Profesor Madya sekurang-kurangnya berjaya menggraduatekan seorang pelajar PhD kan.
Ya. Lah kan, lebih kurang kan. Tapi besok mungkin dia menggunakan H-index pula. Jadi awak kena pastikan, sebab dia nak pastikan dia nak pastikan bahawa kita buat artikel kita tidak rujuk orang. Tak nak banyak bilangan ni tapi tak siapa rujuk. Kan? Maknanya macam tak ada nilai. Kan? Walaupun masuk Scopus. Masuk Scopus pun kan, maybe kalau paper saya ni bagus, masuk 15 paper, maybe saya boleh dapat 15 tau. Kan? Maknanya paper saya yang ke-15 tu ada 15 orang rujuk. Dapat 15 lah. Ini tak ada. Asal ada je kot kan. Dia kan. Jadi itu tujuan H-index itu. Apa kau ni, artikel kau 40 lah Scopus. H ni kau 4 je. Apa ni? Contohlah kan. Itulah orang boleh Persoalkan. mempersoalkan. Tapi orang engineering, orang sains, betul-betul sains kan, dia lebih mudah naik cepat lah. Sampai 30-40 H-index dia. Kenapa? Sebab yalah dia spesifik ya. Okey, saya rasa dah pukul 4 ya. Ya, dah pukul Sajalah 4 kita dah. bincang. Kita bincang Kita- 2.30 tadi, 3.30, pukul 4. Nantilah jam 2.30 hingga 4.30. Sekarang kita boleh open kepada sesi Q&A, Doktor. boleh cakap dan tanya. Okey. Saya bacakan dulu soalan daripada di chat box ni daripada Yap Bontat. Salam Dr. Ochman. Biasanya bila kita akan ketahui perubahan dalam H-index dalam setahun? Daya sentiasa buka. Kena sentiasa buka. Kita dia- sendiri dia- kena update. Dia generate. Dia auto generate. Maknanya Semalam 3, hari ni 4 dah. maknanya dia takkan alert author lah. Author kena check sendiri ya. Dia tak alert. Okay. Then next question daripada sebentar. Sekejap ya Doktor. Okey, daripada Kristina. Kiranya kita perlu ketiga-tiga nombor ID atau cukup ada satu saja? Contoh Cukup okey saja. Cukup satu. So kalau satu tu yang mana yang paling wajib ada? Tak, okey. Kalau you orang engineering, orang sains, okey, kita nak tengok secara detail you punya pencapaian. Okey, dalam Web of Science. Maka you kena ada nombor. Maka dia akan keluarkan detail maklumat kau. Macam saya ada katakan Google Scholar. Saya nampak apa Google Scholar nilai saya. Tapi kalau saya ada WS, tak ada makna kepada saya. Sebab penilaian tu sangat tak kena dengan saya punya cara saya punya artikel. Jadi saya lebih kepada Scopus dan juga lebih kepada Google Scholar lah. Okey, tapi kalau orang tapi worst come to worst satu cukup, iaitu ORCID. Untuk pihak lain, kadang-kadang kita tak kisah sangat kita punya sebab dia menilai kita. Naik turun, kita pun tak kisah sangat pun naik turun tu. Kita tak kisah sangat lah. Kita nak hasil dia berapa. Jadi kalau ORCID pun dah memadai. Sebab ORCID memang dia connect terus dengan Scopus. Okay. Dan kita boleh melihat kita punya prestasi dalam Web of Science. Kata ORCID berdasarkan nombor ORCID kita. Cuma tak ada makna lah perbincangan dalam Web of Science tu kalau dia punya penilaian ketat menyebabkan kita tak dapat. Dia bayangkan saya Scopus 4, Web of Science kosong. Sebab Web of Science dia lebih menjurus kepada sains kan? Dia punya formula dia ada berbeza sikit. Ada yang Scopus terima sebagai citation. You tahu tak? Scopus cite 1000 Scopus mengiktiraf 1000 jurnal. Dalam 1000 jurnal tu termasuk 10 dia cite saya punya. Oh, okey. Dan Web of Science mengiktiraf 700. Satu pun tak kena dengan saya. Kosong. Faham tak kenapa jadi kosong tu? Faham tak? Okey, macam tu kan? Contohlah, faham kan? Sekali lagi saya tak dalam Scopus. Scopus akan tengok berapa orang cite saya punya. Jadi Scopus mengiktirafkan 1000 artikel, ada 10 orang cite.
Jadi tapi Web of Science mengiktiraf 700 orang, 700 artikel, 3 kena dengan saya. Yang side kan. Jadi dengan Scopus saya 10 orang dapat 10 size citation saya, dengan Web of Science 3 saja. Faham? Sebab tu jadi macam itu. Okay, next question daripada Irma. Soalan beliau adalah dari segi tahap, hierarkinya mana yang lagi bagus? Apa tu? Laki apa? Saya rasa dia punya pengiktirafan. Okey, macam ni sayang kalau awak orang pure science dia tak pandang skop, dia pandang Scopus juga. Kan? Dia pandang Scopus tapi tak pandang Google Scholar lah. Sebab benda ni agak sedikit subjektif lah. Maksud saya, kalau dia orang yang pure science, teknologi, dia akan meletakkan Web of Science ranking nombor 1. Orang yang social science letakkan Scopus nombor 1. Bila berbalah, akhirnya UPM sebagai contoh mengambil Scopus untuk menenangkan hati semua pihak. Kalau ambil Web of Science, tertinggal orang social science. Jadi dia ambil Scopus. Ada universiti ambil Web of Science, saya tak tahu. Okey, cuma saya nak beritahu, kalau di peringkat fakulti sendiri, fakulti itu memang fakulti engineering, bolehlah awak ambil Web of Science. Tapi kalau awak tu untuk melihat kepada keseluruhan, contoh naik pangkat kan, dekan nak tengok H-index awak 10 WS. Contohlah kan. Baru dia nak buat apa benda patutlah. Tak kisah. Ataupun masa interview. Saya interview awak semua. Jadi awak fakulti mana? Saya fakulti engineering. Berapa H-index Scopus? 20. Berapa H-index WS? 3. Baik. Kan? Sedangkan lain tu, contoh lain tu kan. Jadi itu atas dia lah. Atas budi bicara dia lah. Cuma saya nak beritahu UPM kalau tak silap saya telah meletakkan Scopus sebagai sandaran untuk semualah. Barulah fair and square macam itulah. Okey. Jadi awak tanya mana yang lebih tinggi, susah sikit lah. Kenapa lebih susah sikit? Sebab Web of Science dia lebih kepada scientific punya. Sebab tu nama dulu Institute of Scientific Information. Asalnya. Cara dia menilai artikel itu dan dia mengambil artikel yang kadang-kadang artikel tu Q2, Q3 dalam Scopus, out dalam Web of Science. Sebab dia kata elemen sains ni kurang, banyak lebih sikit. Artikel tu tajuknya sains, engineering kan. Artikel tu artikel engineering. Tapi dia lebih banyak sikit cerita pasal ada termasuk juga elemen-elemen social science dia tak nak. Jadi dia tak terima artikel tu. Bukan artikel tak bagus, tapi Scopus menerimanya. Jadi awak kena faham itu. Jangan tanya soalan, jangan tanya you tak masuk Web of Science kan. Tak, bukan kadang tak adil kepada orang. Katakan Ustaz Web of Science. Gila Ustaz masuk dalam Web of Science. Kat mana ke Ustaz tu nak hantar? Ustaz kan buat teknologi kan. Ustaz dia tengok Google Scholar. Ustaz ada buat buku tak Ustaz? Ada. Wih, Ustaz punya buku 80, 90 orang site. Alhamdulillah kan. Jadi itu adalah sebab dia punya pembaca generik. Awak buat pasal virus ABC, siapa nak baca virus ABC awak tu? Orang yang berkaitan dengan virus dah baca. Takkan saya nak baca virus. Tapi kalau Ustaz punya buku, semua orang baca kan. Jadi keadilan dia di situlah. Okey, maknanya secara kesimpulan doktor, kita boleh katakan ianya bergantung kepada bidang masing-masing. Yes. Dia tak ada mana yang paling bagus, bergantung pada bidang masing-masing. Kalau dia social science, kita pegang Scopus. Kalau daripada engineering ataupun teknologi, we go to Web of Science. Saya nak beritahu sekejap Saya pernah dipanggil oleh Persatuan Jurutera Malaysia. Dipanggil Persatuan Jurutera Malaysia. Panggil saya nak buat apa? Suruh bagi talk pasal Atlasty. Apa hal Atlasty ni? Salah hari bulan ke dia orang ni? Dia kata kami belajar macam mana nak menerbitkan tema-tema daripada interview. Dia kata apakah hal kau engineer ni nak buat interview? Sebab kami dah pegang jawatan dalam kerajaan. Walaupun engineer naik pangkat jadi engineer kanan, tapi dia kena menilai pandangan-pandangan projek itu nak dibuat, apa pandangan pihak kampung, apa pandangan pihak tu. Jadi dia nak buat tema-tema lah pula. Oh dia kata terpaksa juga termasuk elemen itu. Kan? Okey, saya nampak. Kalau awak engineering masuk MAMA, dia dulu pun masuk MAMA juga. Dia dah pegang jawatan tinggi. Kadang-kadang dia kena berbahas dengan menteri pula. Nak kena juga
ada elemen-elemen core social science, kami tak pernah tahu kenapa interview tu nak dibuat apa. Jadi dia pernah panggil saya pun terkejut. Okey? Itulah jawapan saya. Okay, right. Next doktor, kita ada question daripada Santi Buana Abdul Rahman. Bagaimana dengan kajian yang melibatkan religiosity dan spirituality yang berdasarkan pengalaman saya sangat sukar untuk dipublish dalam jurnal berindeks. Sudah Okey. tentu high index researcher sangat kurang. Gini ya, di luar negara, okey, kat Malaysia ni dia pelik sikit sayang kat luar negara ada profesor yang langsung tak ada artikel. Dia hanya profesor, dia mengajar dan mengajar, okey, dan dia diiktiraf ke profesor dia atas elemen pengajaran dia yang begitu hebat. Okey, jadi kita tak. Jadi saya nak beritahu, tentulah tidak adil. Saya faham juga. Dan saya faham juga, saya fahamlah, orang lain saya tak tahu. Okey, bahawa bila contohnya katalah fakulti pengajar Islam, FI, UKM. Untuk naik profesor madya, syarat dia lebih kepada meluluskan pelajar PhD. Okey, dan juga contohnya Google Scholar dia kurang-kurangnya 3. Cukuplah. Kalau letak Scopus, kalau letak AWS, kioklah ustaz kan. Nak naik pangkat profesor madya, payah. Jadi itu maksud saya. Dia ada suatu pertimbangan lain lah. Jadi memang bidang spirituality tu bila kita masuk akademia. Okey. Saya nak beritahu lah sekarang nak beritahu orang engineering, dunia engineering telah mula menaklukkan. Saya cuba nak beritahu di peringkat awal metod-metod yang ada dalam research dimonopoli oleh orang-orang yang macam medical, teknologi dan juga nursing. SLR datang di mana? Nursing, medical. Okay. Action research datang di mana? Public health. Okay. Itu datang daripada itu semua. Ini dibawa ke semua bidang. Tapi sekarang ni orang engineering telah pun masuk dan orang engineering lah yang telah menghasilkan OBE. Tahu OBE apa? Dia Education apa tak ingat. OBE, objective based. Yang kau kena mapping Yes. E-learning yang betul. itu satu punya itu datang daripada Persatuan Engineer US. Oh, okay. Okay. Awak tahu STEM siapa bawa? Dia jealous, sains ada, teknologi ada, matematik ada, dia jealous tak ada engineering. Okay, maka masuk engineering sampai pelajar kena belajar engineering design apa semua design kan. Benda tak perlu pun. Kenapa tak perlu? Ialah asas kita kena kokoh baru kita. Kenapa budak tahun 1, tahun 2, budak tingkatan 1, tahun 2 kena tahu engineering? Not necessarily. Nanti dia masuk matrikulasi, ambil matrikulasi engineering, jadi engineer aja. Kenapa sekarang nak kita beritahu pula real world tu kena mendengar engineering? Bila orang engineering masuk, siaplah orang lain semua ikutlah. Okay. Dan jangan tak tahu visi-visi dah banyak orang engineer. Maka mereka pun kata mesti buat kan. Adalah orang tua macam saya ni yang kata, macam itulah kan. Okay, jadi jawapan tadi religiosity tadi kerohanian tadi satu elemen yang kita anggap macam tidak berpihak kepada scholar-scholar yang membina Scopus dan juga Web of Science. Tetapi Google Scholar bagus, buku pun diterima. Itu yang bagus tu. Maka macam itulah dia punya pertimbangan dia. Okay. Banyak soalan ni doktor. Okay, next daripada Christina sekali lagi. Adakah Journal Citation Report Index sama level atau kategori dengan Scopus Index? Sama sih, soalan sama jawapan tadi. Sama kan? Yes, dia ulang soalan ni. JCR di bawah WOS. Ya. Kan? Jadi dia punya penilaiannya, kita janganlah gaduh sangatlah sayang. Jangan gaduh sangat. Saya dapat ni tak masuk WS, kalau janganlah kita gaduh. Saya kata jangan gaduh sangatlah. Tak. Kan, macam mana kata itu jadi isu dia. Isu dia apa? Kadang-kadang kita menjadi kita bergerak kerana adanya indeks-indeks ini. Ya. Tak semestinya begitu hidup kita keseluruhannya. Ada orang yang memang gila indeks, biarlah je. Kan?
Tapi kita bekerja dan menyumbang, memberikan kita yang terbaik dan keperluan kita. Contohnya lecturer kena buat 2 artikel, sekurang Scopus Media 3, profesor kena ada 4 contohnya kan. Kita cuba capai yang itu dan naiklah dia punya kualiti dia. Jadi itu pun ramai yang tak boleh nak capai kan. Jadi JCR kalau kata kalau kita tolak bidang, memang JCR lebih ketat lah. Okey. Kalau awak berbanding JCR dengan JCR, saya effect factor dia, maka yang tinggilah. Tapi kalau bandingkan JCR dengan Scopus tak boleh banding lah. Sebab yang tinggi dalam Scopus mungkin rendah dalam JCR. Ada juga yang rendah dalam JCR, tinggi dalam Scopus. Ada juga. Okay, jadi kita tak boleh bandingkan macam itulah. Cuma bergantung kepada universiti dan kita harapkan universiti lebih fleksibel. Maknanya syarat yang wajib tu longgarkan, tetapi syarat yang khusus tu ketatkan. Kalau fakulti ini ada satu pengurusan dia kita ketatkan oleh jabatan itulah fakulti itu. Tapi yang syarat umum tu kena longgarlah. Kalau syarat umum dah ketat, aku habis semua. Ya. Okay, next question from Muhammad Firdaus bin Muhammad Hayati. Salam Dr. Oti, macam mana nak elakkan artikel yang tiada kaitan dengan kita, nama lebih kurang sama, diindeks ke Google Scholar kita? Macam mana Doktor? Artikel tak ada kaitan dengan kita. Saya rasa nama tu sama. Artikel online tapi dia indeks ke kita, ke Google Scholar kita. Macam mana nak elakkan kejadian ni? Ya, awak tak boleh elakkan sebab tu sistem. Okay. Hebatlah nama awak. Bila nama awak boleh masuk juga, saya tak pernah jumpa pun artikel saya kan. Mungkin ada 1-2 lah. Okay. Mungkin ada 1-2 yang termasuk macam tu. Itu mungkin juga antara sebabnya kenapa mereka menerima Google Scholar, tapi mereka akan, contohnya naik pangkat kan? Ya. Dia akan semak semula oleh pihak library. Ya, betul. Jadi awak tak payah kisah tu. Masuklah kau. Dan dia akan kira lah. Contohnya artikel saya tadi kan. Kata artikel saya tadi dia buang 2-3 yang nama bukan nama saya. Dia buat kiranya tu lah. Buat kira. Rupanya Osman bukan 10. Rupanya Osman 7 saja. Sebab 3 artikel hujung ni yang capai sampai ke 10 tu orang lain punya. Jadi awak jangan bimbang yang itu. Tu kan kerja kita lah. Itu memang ada pihak atas yang menyemaknya secara detail dan endorse. Baru Osman kata 15, memang 15 lah. Orang kata 15, maybe dia 3. Dulu kita boleh kelentong kan, sekarang tak boleh kan. Kita sebagai researcher, just publish the paper tu. Nanti biar pihak lain yang akan endorse yes, tu. Okay. So then next question from Zuraini. Merujuk kepada Journal Finder, kriteria pemilihan merujuk kepada impact factor, first decision, average and acceptance rates. Mohon pencerahan doktor. Saya tak faham ni. Saya Journal Finder ni saya tak berapa percaya. Bukan tak percaya lah. Dia masih belum boleh kerja dengan baik lah. Dia punya algoritma dia tu, saya pernah cubalah Journal Finder ni, tapi tak kena journal. Saya tahu journal apa yang saya nak buat, tapi bila guna Journal Finder ni dia jadi kemaruk, ke sana kemari. Okey, cara yang paling baik, gunakan keyword. Katalah awak buat bidang biochemistry, bidang awak tu biochemistry, topik awak tu berkaitan biochemistry, ambil tajuk biochemistry, lepas tu pergi kepada Scopus preview. Saya rasa itu lebih baik. Saya tunjuk takut ada adik baru kan. Kejap saya tunjuk sikit. Video sharing. Screen 1. Nak bagi dia punya algoritma tu belum berapa baik lah. Okey, belum berapa baik. Sehingga kan kadang-kadang kan kita pergi kepada Scopus review, pergi kepada general ranking, ambil keyword. Kata saya bilang biochem kan, biochemistry, biochem pun tak apa, dia lebih keluar kan. Jadi kita find source. Jadi ini semua jurnal yang, dan kita boleh pilih jurnal apa kita nak, Q berapa kita nak. Saya punya profesor dia tak nak Q4 ni. Dia nak Q1, dia nak Q2 saja. Maka awak pun boleh apply. Okey, maka keluarlah sebanyak 10 ni Q apa tadi? Q1, Q2 je. Trend ke sini kan. Lepas tu bacalah di pasal apa. Klik kat sini dia akan beritahu lah. Klik kat sini kan, trend ni pasal apa ni, klik kat sini.
Okey, klik kat sini, nanti dia bagi tahulah apakah dia punya skop dia. Bio, genetik, molekular, inilah dia punya itulah. Okey, ni N ni kan. Plant Physiology and Biochemistry. Saya pun tak tahu benda ni. Dia bagilah lebih kurang panduan saja. Oh, saya bidang genetik. Oh, saya bidang ni lah. Genetik and saya bidang plant science, saya bidang molecular biology, saya bidang fisiologi. Macam itulah lebih kurang. Panduan panduan asas. Yang ini lebih baik, pasti dia Scopus. Okey, tambahlah Q1, Q2 kan. Jaranglah Q1, Q2 ni dia tergelincir. Q4 selalu tergelincir lah. Kadang-kadang dia pop, dia lari taklah, dah tak diindeks oleh Scopus. Saya sebut je ni kan. Okey, untuk pemahaman awak. Okey, next. Okay, next question from Lakshmi. Under Scopus, does it list article produced from journal Q1 until Q4? Q1, Yes, Q4 ya. je. Yeah. Okay, I Dia think itu general je kot. Okay, tak kira. daripada chat box tampaknya tak ada question dah. Tapi kita ada soalan daripada FB Live from Oyo. Soraya Lin. Okay, ramai punya doktor ni FB Live ada 43 orang. Juga soalan daripada mereka. Antaranya Soraya Lin. Maaf doktor, sedikit off topic. Soalan dia, macam mana nak elak self-plagiarism apabila nak publish paper daripada thesis sendiri ya? Adakah memandai self-cite? Dia nak publish tesis sendiri, maksud dia apa? Dia nak publish daripada thesis dia. So macam mana dia nak elak daripada self-plagiarism? Tadi kan doktor beritahu jangan self-cite. Because kita young lecturer, young researcher, so elakkan self-cite tadi. Sedangkan dia nak publish artikel daripada research yang dia buat dalam thesis. Tesis master ke apa? Saya tak faham. Dia tak beritahulah master ke PhD tapi daripada thesis dia. Yang dia nak publish tu apa? Dia nak publish artikel lah. Artikel, dia ambil dia nak extract daripada thesis. Tak ada masalah. Dan macam mana dia nak elakkan daripada self-plagiarism, nak elak daripada self-cite? Tak perlu elak. Kalau awak dah ada artikel. Okey, awak dah ada artikel. Bila awak ada artikel awak tu adalah ringkasan bertesis, betul tak? Betul. Jadi kat mana pula awak nak set tesis awak tu? Saya pun tak nampak kenapa awak nak set tesis awak sebab awak buat artikel daripada tesis. Apa yang ada citation dalam tesis awak tu? Apa yang ada citation dalam tesis awak tu, itulah citation dalam awak punya artikel. Tinggal lagi dia tak rasa banyak dalam tesis. So di manalah pula awak perlu setkan tesis awak tu? Tak ada keperluan pun nak set tesis awak tu. Betul kan? Okey, mungkin daripada chapter LR ke dia nak ambil? Ambil je ke? Kenapa? Nama awak tak ada kat situ. Yelah, dia nak mengelakkan self-cite tadi. Macam mana dia mengelakkan untuk dia cite nama dia sendiri dalam paper tersebut? Kenapa dia cite nama dia dalam paper dia? Itu soalannya. Okey. Pertama, bila awak buat artikel daripada tesis awak, kan? Yang awak perlu buat menambah elemen-elemen baru. Sebab tesis tu mungkin dah 2 tahun, 3 tahun kan? Jadi itulah awak buat elemen yang baru. Tapi data awak tu dah tak ada tesis. Kan? Awak dah punya kajian. Samalah macam tesis awak. Cuma awak tambah LR yang baru. Contohnya katakan statistik menunjukkan tim PISA menurun ketika awak buat site tu dia dah nak masuk satu sesi baru tapi belum mula lagi ujian. Tapi bila awak nak publish dah masuk sesi baru menurun juga. Jadi awak nak kokohkan lagi memang menurun PISA tu sebagai sokongan awak. Masuk je. Kenapa awak nak buat safe site? Okey. Saya pun tak nampak site itu. Okey, setakat ni tu saja soalan daripada para diri partisipan. So saya rasa tak ada apa-apa lagi kot. Tak apa. Elok tu. Okey, sebelum kita masing-masing mengundurkan diri, saya mohon jika ada yang belum menjawab soalan survey tadi, boleh buat sedemikian. Dan kalau boleh, kita mohon masing-masing buka video sekejap untuk kita ambil gambar. Okey, nombor baru ambil gambar dekat Webex online saja sekarang. Please. Okey, lagi. Janganlah takut. Jangan takut, jangan malu.
Terima kasih saya ucapkan mewakili fakulti Dekan Profesor Madya Dr. Rosni Osman, Timbalan Dekan Bakat dan juga staf yang lain atas kehadiran para hadirin semua. InsyaAllah kita akan ada lagi 5 siri simbang pendidikan yang akan datang. Untuk mengetahui bilakah tarikhnya, tuan-puan sekalian boleh follow kita punya FB rasmi, Fakulti Pekerja Maritim. Kita akan wawarkan di our FB rasmi. Okey, sekejap ya, kita ambil gambar dulu sebentar. Lagi Ahmad Daud, Adila Selamat, AFR, tolong. Okey. Okey. Dah. Ni Kejap doktor, kejap. Okey. ada yang malu-malu. Wah. Ni Kejap ya. orang Terengganu ni. Kita minta langsung daripada Universiti Malaysia Terengganu dan juga FB Fakulti Pengajian Maritim. So insya-Allah nanti next time kita jumpa lagi akan datang pada masa yang kita akan tetapkan kemudian. Okay, thank you semua. Terima kasih Dr. Oti. Terima kasih semua. Terima kasih Dr. Oti. Terima kasih doktor. Bye. Bye. Terima kasih. Terima kasih doktor. Thank you. Doktor. Okey. Assalamualaikum. Terima kasih doktor. Sama. Ni pangkah je.